Bismillahirrahmanirrahim. Salam sejahtera. Bersua lagi dalam membongkar kisah sejarah. Kali ini kami membawakan satu lagi topik menarik, iaitu penjajahan dan misi Belanda. Seperti apakah kisah ini, mari sama-sama kita saksikan. Nusantara pada malam penjajahan. Sebelum kedatangan penjajah Eropah, wilayah yang sekarang kita kenal sebagai Indonesia tidak wujud sebagai negara yang bersatu. Sebaliknya, Nusantara Archipelago atau dunia Melayu adalah kawasan yang luas dan pelbagai rumah kepada lebih daripada 1,300 kumpulan etnik dan 700 bahasa lisan. Rantaian pulau yang luas ini didominasi oleh kesultanan yang kuat, negara kota, kerajaan tempatan, dan kumpulan suku. Semuanya dihubungkan melalui rangkaian laluan perdagangan maritim yang rumit. Orang-orang Nusantara telah lama menguasai jalan laut yang sempit yang menghubungkan peradaban kuno Cina, India, Parsi, dan Arab. Mereka adalah pembekal utama rempah-rempah berharga seperti mis, pala, cengkeh, dan lada, yang tumbuh terutamanya di Kepulauan Maluku, Rempah. Secara tradisinya, rantau ini telah dikuasai oleh agama Hindu dan Buddha. Tetapi pada abad ke-15, Islam telah membuat penembusan yang ketara dengan negara-negara Islam baru seperti Kesultanan Aceh, Kesultanan Melaka, dan Kesultanan Demak naik ke kuasa. Pada awal penjajahan Eropah, Nusantara adalah ekosistem politik yang bersemangat dengan pelbagai budaya dan agama yang saling berkaitan melalui perdagangan dan perdagangan. Walau bagaimanapun, keseimbangan halus ini tidak lama lagi akan terganggu oleh ketibaan pemain baru di peringkat global, Belanda. Kedatangan Belanda di Asia Tenggara. Sepanjang zaman pertengahan, golongan elit Eropah mengembangkan selera makan yang tidak terpuaskan untuk rempah-rempah Nusantara. Walau bagaimanapun, satu-satunya orang Eropah yang pernah menjejakkan kaki di tanah tropika yang jauh ini adalah beberapa pengembara yang mengembara seperti Marco Polo. Sumber utama rempah-rempah Eropah datang melalui empayar Islam di Timur Tengah, yang menguasai laluan perdagangan rempah darat yang menghubungkan Asia ke Eropah. Keadaan ini tidak dapat dikekalkan secara ekonomi untuk Eropah, jadi mereka mula mencari cara baru untuk mengakses perdagangan rempah. Ia adalah kerajaan kecil Portugal yang menjadi pelopor, dengan pelayaran Mecu Tanda Dasco da Gama pada tahun 1497, mewujudkan laluan laut langsung dari Eropah ke India. Dalam tempoh satu dekad, Portugis telah dengan cepat mengembangkan empayar penjajah mereka, membuat serangan pertama mereka ke dunia Melayu pada tahun 1509. Dengan menakluk Kesultanan Melaka. Orang Portugis tidak lama lagi bergabung dengan sepupu Iberia mereka, Sepanyol, yang mula menjajah pulau-pulau yang akan menjadi Filipina. Menjelang akhir abad ke-16, kekayaan yang dihasilkan oleh Sepanyol dan jajahan luar negara Portugal telah menjadikan mereka kerajaan terkaya di Kristian. Sementara itu, di Belanda, Protestantisme semakin meningkat, mencabar kuasa tradisional Gereja Katolik. Pada tahun 1566, Belanda memberontak terhadap tuan-tuan Habsburg Sepanyol mereka, berjaya menubuhkan Republik Belanda yang bebas pada tahun 1588. Menyedari kekayaan luar biasa yang diambil oleh saingan Iberia mereka dari jajahan mereka, Belanda berangkat untuk mencari dan merampas empayar Katolik Rusia di timur. Pada tahun 1595, ekspedisi Belanda pertama mencapai Kesultanan Banten di Pulau Jawa, tetapi dengan cepat dicegat dan dipaksa berlepas oleh Portugis. Tanpa tergesa-gesa, Belanda menghantar armada kedua pada tahun berikutnya, yang berjaya menubuhkan tapak kaki di Kesultanan Banten dan kembali ke Belanda dengan banyak rempah. Ekspedisi ini meyakinkan rumah-rumah pedagang Belanda untuk memberikan sokongan kewangan penuh mereka. Di belakang penciptaan empayar luar negeri Belanda yang luas yang boleh mencabar dominasi Iberia di Asia. Kebangkitan Syarikat Hindia Timur Belanda. Kunci kepada usaha kolonial Belanda adalah penubuhan Verenigde Oost-Indische Compagnie, DOC, atau Syarikat Hindia Timur Belanda, pada tahun 1602. Tidak seperti empayar kolonial Sepanyol dan Portugis, yang dibina dan dikawal oleh mahkota masing-masing, perusahaan kolonial Belanda pada mulanya merupakan usaha swasta, dibiayai oleh konsortium pelabur pedagang. DOC
beroperasi lebih seperti sebuah negara berdaulat daripada sebuah syarikat biasa, membuat perjanjian dengan pemerintah tempatan, melancarkan perang, mencuci shilling sendiri dan menubuhkan jajahannya sendiri. Pemimpin TUC, yang dikenali sebagai Gubernur Jeneral Hindia Timur, menggunakan kuasa yang sangat besar, bertindak lebih seperti penguasa berdaulat daripada CEO. Dalam beberapa tahun penubuhannya, kapal-kapal Belanda telah menjadi kehadiran tetap di dunia Melayu. Pada tahun 1605, TUC menubuhkan salah satu tapak kaki wilayah pertamanya di Nusantara dengan bersekutu dengan Kesultanan Ternate terhadap Portugis dan merampas kubu Portugis di Pulau Ambon. Dari sana, syarikat Hindia Timur Belanda terus berkembang, memusatkan usaha penjajahannya di Kepulauan Maluku, di mana rempah-rempah berharga ditanam, dan kota-kota pelabuhan Jawa dan Melaka yang menguasai jalan laut di mana rempah-rempah mengalir. Pada tahun 1619, pertikaian perdagangan dengan Kesultanan Banten meningkat menjadi perang, dan TUC merampas bandar pelabuhan Jawa Barat Jayakarta, menamakannya Batavia dan menjadikannya ibu pejabat utama syarikat di Hindia Timur. Belanda juga berhadapan dengan saingan Protestan mereka, Inggris, dalam satu siri 3 perang Anglo-Belanda sepanjang abad ke-17. Akhirnya mengamankan pulau pengeluar pala yang berharga Pulau Ran dalam pertukaran wilayah kolonial yang menguntungkan. Monopoli rempah Belanda. Sepanjang abad ke-17, matlamat utama TUC bukanlah pengembangan wilayah, tetapi dominasi ekonomi. Puas dengan tapak kaki kecil mereka di Jawa, Melaka dan Kepulauan Maluku, Belanda memfokuskan usaha mereka untuk memonopoli pengeluaran dan pergerakan rempah-rempah di rantau ini. Penduduk asli Nusantara tidak terlalu berminat untuk membiarkan Belanda mendikte bagaimana mereka hidup, berlayar dan berdagang di perairan asli mereka sendiri. Akibatnya, Belanda menggunakan eksploitasi, paksaan dan keganasan yang meluas untuk memaksa penduduk asli untuk selaras dengan kepentingan komersial TUC. Salah satu contoh paling awal ini berlaku pada tahun 1621 di Kepulauan Banda, di mana penduduk asli Bandanese secara teratur menggagalkan percubaan Belanda untuk memonopoli penanaman dan penjualan pala. Menyedari bahawa mereka tidak mempunyai tenaga untuk menghentikan Bandanese, penyelesaian Gubernur Jeneral John Pinterson Cowen adalah mudah. Pembunuhan beramai-ramai. Penduduk kecil penduduk asli Bandanese dibunuh dan pulau-pulau mereka dihuni semula oleh hamba, pekerja asli dan lain-lain yang dianggap setia kepada TUC. Taktik yang sama digunakan untuk memastikan monopoli TUC pada Cengkeh dan Lada. Apabila Ambonese bangkit menentang Belanda pada tahun 1643, ia mengambil masa 3 tahun untuk menumpas pemberontakan. Di Jambi, Belanda mengeksploitasi perang antara Kesultanan dan jirannya Johor untuk perlahan-lahan melemahkan Jambi dan mengubah sultannya menjadi boneka yang melayani kepentingan TUC. Kesultanan Goa, dengan tentera dan angkatan lautnya yang kuat, membuktikan lawan yang lebih hebat tidak dapat menundukkan Goa melalui peperangan konvensional. Belanda sebaliknya mengeksploitasi perpecahan dalaman, mencari seorang putera dasal yang diasingkan bernama Arung Palaka dan meyakinkan dia untuk kembali dan menghasut pemberontakan terhadap takhta Goa. Belanda kemudian mengambil kesempatan daripada kekacauan untuk memusnahkan armada Goa dan memaksa Sultan menandatangani perjanjian yang menjadikannya tunduk secara ekonomi kepada syarikat itu. Menjelang akhir abad ke-17, hydra kapitalisme Belanda telah menenggelamkan taringnya jauh ke dalam urat dunia Melayu kuno. Penguasa tempatan terpaksa menari mengikut rentak syarikat, sementara rempah-rempah yang selama ribuan tahun mengalir bebas di sepanjang jalan sutera maritim kini dimonopoli sepenuhnya, dihasilkan secara eksklusif di perkebunan TUC, di mana hamba dan buruh yang dilindungi bekerja keras dalam keadaan yang mengerikan. Peralihan ke penaklukan wilayah. Pada awal abad ke-18, Belanda mula mengalihkan tumpuan mereka dari eksploitasi ekonomi ke penaklukan wilayah secara langsung. Berpuluh-puluh tahun pencerobohan politik yang perlahan telah menjadikan beberapa kerajaan asli yang pernah berkuasa berfungsi tanpa gigi, menjadikan mereka terdedah kepada pencaplokan. Pada tahun 1752,
Pemberontakan timbul di Banten terhadap Sultan kerana ketergantungan beliau kepada Belanda. Belanda menumpas pemberontakan ini dan menggunakannya sebagai dalih untuk mengubah Kesultanan Banten menjadi negara bawahan. Akhirnya menghapusnya sepenuhnya pada tahun 1813. Kesultanan Mataram yang berdekatan mengalami nasib yang sama. Berakhir pada tahun 1755. Kesultanan Tidor di Kepulauan Maluku Utara juga menjadi mangsa tipu daya Belanda. Pada tahun 1780, golongan elit tempatan bangkit menentang Sultan mereka sebagai protes terhadap campur tangan Belanda. Belanda menumpas kerusuhan dan menggunakannya sebagai dalih untuk mengubah Tidor menjadi negara bawahan, mencetuskan pemberontakan besar-besaran yang diketuai oleh anak Sultan yang diasingkan, seorang lelaki bernama Nuku. Walaupun Nuku mencapai banyak kemenangan yang tidak mungkin terhadap Belanda, hanya selepas kematiannya pada tahun 1810. Bahawa Tidor akhirnya ditundukkan dengan bantuan Kesultanan Ternate yang berdekatan, yang telah lama menjadi dasar Belanda. Kemerosotan dan kejatuhan Syarikat Hindia Timur Belanda. Pada awal abad ke-19, status quo kolonial mula berubah sekali lagi. Syarikat Hindia Timur Belanda menghadapi masalah. Ia akan muflis. Sebab-sebab ini adalah pelbagai, termasuk kemerosotan perdagangan rempah, kebangkitan Syarikat India Timur British di India, dan kemusnahan separuh armada TUC dalam Perang Anglo-Belanda keempat pada tahun 1780. Tamat tempuh dan tidak diperbaharui. Warisan TUC di Indonesia adalah salah satu eksploitasi, perhambaan, penindasan, dan kematian beramai-ramai. Ratusan ribu orang mati atau menjalani kehidupan mereka dalam rantai, semuanya dalam perkhidmatan monopoli rempah syarikat. Namun, untuk semua penderitaan itu, kegilaan rempah Eropah datang dan pergi, dan Deinik de Oostindiske Compagnie muflis pula. Selepas pembubaran TUC, wilayah kolonialnya dipindahkan ke Republik Belanda yang betul, yang kini berurusan dengan para Napoleon yang melanda seluruh Eropah. Tentera laut diraja British merampas jajahan Belanda di Nusantara, tetapi mengembalikannya pada tahun 1814 selepas pengasingan Napoleon. Muncul dari Kongres Vienna sebagai monarki, kerajaan bersatu Belanda yang baru dibaptis mengambil di mana TUC telah berhenti. Pada tahun 1824, perjanjian yang ditandatangani antara Britain dan Belanda menetapkan garis antara Malaya, yang akan diperintah oleh United Kingdom, dan Hindia Timur Belanda, yang akan diperintah oleh Belanda. Perbatasan kolonial ini masih menjadi sempadan antara negara-negara moden, bebas Malaysia dan Indonesia. Sepanjang sisa abad ke-19, Belanda terus mengembangkan empayar kolonial mereka, merampas kawasan luar Sumatera, Borneo, dan pulau-pulau luar. Ia hanya pada puncak Perang Dunia Kedua bahawa kawalan Belanda ke atas Kepulauan Nusantara mencapai tahap akhir dan maksimum. Ironinya, jika bukan kerana Belanda, bangsa Indonesia mungkin tidak akan pernah wujud. Sebelum kedatangan orang Eropah, banyak kumpulan etnik Kepulauan Nusantara telah dibahagikan kepada kesultanan, negara kota, dan suku mereka sendiri, tanpa presiden perpaduan politik. Walau bagaimanapun, ia adalah pengalaman bersama penindasan Belanda yang revolusioner abad ke-20 seperti Soekarno menarik untuk mengumpulkan pelbagai orang Nusantara dan membawa mereka kepada kebebasan terhadap tuan-tuan penjajah mereka.